Setelah berkurung lamanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa pengajian kita di online kali yang kelima. Oleh itu kepada semua pelajar, sama-sama kita ambil buku ataupun kitab balik muka surat 165. Sekali lagi kepada pelajar lelaki, pelajar perempuan, mulai daripada kelas Mosi Thap Sam dan Mosi Thap Si, sedia ambil buku, ambil kitab muka 165, duduk balik atas. Kali gitu muka 165 sambungan kita hari ini iaitulah berkenaan dengan mukjizat. Kali gitu yang kita nak mengaji ni, kita tengok balik muka 165 di akad 3. Balik bawah tu dia tulis mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tengok situ. Di tengah tu jumpa dengan akad 3. Kali gitu baik tengok sambungan selalu. Hari ini kita mengaji sambungan dalam tahun yang ketiga oleh kali yang kelima. Kali gitu tajuk maudhu' yang kita mengaji pada hari ini ialah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tengok di situ. Kali gitu kita baca dulu. Lepas tu kita mari syarah huraian kali yang kedua. Tengok sambungan baris yang pertama, tengok di akad 3. Tengok dulu. 3 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tengok baris yang pertama, zona pertama. Beliau dapat menyembuhkan orang buta, penyakit sopok, menghidupkan orang mati, dan membentuk lembaga burung dari tanah. Kemudian ditiup lalu menjadi burung yang dapat terbang. Kita tengok baris yang pertama mula-mula sekali, iaitu tajuk yang kita mengaji hari ini berkenaan dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim kita belajar mengaji dah. Mukjizat Nabi Musa kita telah pun tahu dah. Kemudian hari ini pula kita masuk di dalam tajuk ialah mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa ni salah seorang nabi, iaitulah jadi nabi kita tu Tuhan bagi, Tuhan kurnia, iaitulah mukjizat. Kalau gitu mukjizat nabi ni dia tak sama. Mukjizat Nabi Ibrahim dia bagi balas tu, mukjizat Nabi Muhammad dia bagi balas ni. Kalau gitu mukjizat Nabi Isa, kita boleh tahu kata setiap nabi mesti ada mukjizat. Kalau gitu mukjizat yang ada pada Nabi Isa ialah yang pertamanya, kita tengok baris yang pertama sebentar lagi ada latihan. Tengok baris yang pertama, beliau, iaitu beliau ni dia ganti daripada Nabi Isa kerana beliau ni tan. Kerana Nabi Isa ni kelah nabi, kelah pemimpin, kelah ketua, terpaksa iaitu kita kena guna dengan beliau. Ataupun bahasa Thai panggil tan. Kalau gitu, kalau bahasa Melayu juga yang berhormat, kerana dia tu mulia tinggi pangkat daripada kita. Tengok sambungan. Beliau iaitu kena kepada Nabi Isa. Beliau dapat menyembuhkan orang buta. Satu mukjizat yang ada pada Nabi Isa yang pertama perlu kita ingat, iaitulah menyembuh. Menyembuh ni mana kata bui hilal, bui sia. Kalau tak sia ada bui sia, bui hilal. Menyembuhkan bui sia orang buta. Hak asal orang mata tak nampak, mata buta. Tetapi Allah Ta'ala Tuhan bagi kepada Nabi Isa ni
dia buat cara dia lah, dia sapu ciuk cara dia tu, orang hak tak nampak mata dia boleh cerak, boleh celat, boleh tengok. Hak asal tak nampak, tak tahu kata siapa belah mana nampak tinggi rendah jauh belah mana. Kalau gitu Tuhan bagi mukjizat kepada Nabi Isa ni, yang pertamanya boleh menyembuhkan orang buta. Tak kira orang masuk orang apa ni, asal pergi jumpa tu orang mata tak nampak, Nabi Isa ni dia boleh menyembuh, boleh wihilai. Hak asalkan mata tak nampak, hak asal mata buta, boleh tengok, boleh lihat, boleh kelih. Tengok sambung lagi lepas pada koma. Satu lagi yang kedua, penyakit sopok. Penyakit zaman dulu ni. Yang ketiganya, menghidupkan orang mati. Kalau gitu manusia ni dia tak boleh nak hidup. Sebut kata manusia mana-mana ni, orang hak telah mati meninggal dunia dah tu, nak bubuh nyawa hidup tu dia tak hidup sama sekali. Kalau gitu seorang saja, iaitulah Nabi Isa ni, Tuhan bagi mukjizat ke dia. Bukan orang lain bagi, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada dia ni kerana nak tunjuk bukti, nak tunjuk tanda laktan kata jadi Nabi sungguh. Iaitulah Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang mati. Orang mati dah, Nabi Isa pergi jamuh, pergi sapuh cara dia tu, boleh berdenyuk, boleh bangun hidup, berjalan semula. Ni setengah daripada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa alaihi salam. Tengok sambung baris yang kedua. Dan membentuk lembaga burung dari tanah. Iaitu Nabi Isa ni, dia buat gemagai, buat burung. Buat bentuk kayak burung lah. Buat jadi rupa mata, kepala, kaki. Buat jadi seekor burung tu duduk kerakung gitu. Buat dengan tanah. Ikutlah kalau zaman moden ni tu buat dengan seming. Buat dengan tanah, buat dengan seluk liat, pasal kata buat muka tu lah. Kalau gitu bila buat gidah tu, Nabi Isa ni boleh jadi burung tu bergerak, berdenyuk, terubai lagi. Ni mukjizat yang ada pada Nabi Isa. Kemudian ditiup lalu menjadi burung yang dapat terbang. Nabi Isa buat dengan tanah, buat dengan seluk. Sebenarnya kita pan buat apa-apa tu, buat nak jadi rupa apa, buat dengan seluk, buat dengan tanah. Nak jadi lembu, buat lembu, buat dengan tanah tu. Buat dengan seluk ikutlah. Kemudian dia buat dah tu, Nabi Isa saat ni sudah dia buat tu, dia ditiup, dia siup. Siup ludah cara dia tu, hidup berjalan lagi tu. Orang lain tak boleh buat. Nabi Isa, kerana Allah Ta'ala bagi mukjizat. Tu perlu kita tahu mukjizat yang ada pada Nabi Isa ni. Dia boleh menyembuhkan mata orang buta, penyakit sopok. Lepas tu orang yang mati tu boleh hidup kelak. Lepas tu burung yang tak ada nyawa, tak ada apa tu, dia buat gemagai, buat rupa saja tu, dia siup cara dia tu, lepas lagi boleh terbang burung. Tu lebih kurang mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihi salam. Kalau gitu kita balik muka 160 kepada semua pelajar, lelaki perempuan, cepat-cepat kita balik muka 160. Muka tu dulu balik atas. Kalau gitu muka 60 ni kita tengok di angka 4, kerana kita mengaji dengan cara ringkas. Muka 60 ni yang keempat, habis mukjizat Nabi Isa, kita sambungan pula pengajian kita, iaitulah tajuk maudhu' mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok balik muka 160 ni. Bila tengok jumpa dah tu muka 160 ni, kita balik, kita tengok di angka 4 ada dia tulis kursi. Angka 4 tu baca dia mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambung di situ. Tengok. Kali gitu kepada kita semua, jangan lupa kita duk mengaji lah ni online kali yang kelima. Pengajian di online kali yang kelima. Yang keempat lepas Maidah. Kali gitu yang kelima ni kita mengaji sambungan pula. Kali gitu kita tengok di angka yang keempat.
Qasi balik bawah tu. Baca sambungan dia, baca dia mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok baris yang pertama, zona pertama nak baca, tengok sambungan dulu. Kepada Nabi Muhammad diberi beberapa mukjizat, bukan sahaja mukjizat yang semasa, bahkan ada mukjizat yang berkekalan sehingga akhir dunia. Di antaranya, tengok sambung lagi. Alif, tengok alif balik bawah tu. Bulan terbelah 2/3 diminta oleh kaum musyrikin sebagai bukti yang menunjukkan kebenarannya. Tengok ba, huruf ba balik bawah. Keluar air dari jarinya yang dapat diminum oleh bilangan manusia yang ramai. Kali gitu baik, kita tengok sambungan balik atas. Tengok dia akad 4. Qasi. Tengok tajuk besar, iaitulah baca dia mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hari ini kita mengaji berkenaan mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa. Kita belajar mari dah. Kita mengaji lepas mari dah dan kita buat latihan dah. Kali gitu, yang keempat ni kita mengaji mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akhir sekali. Kali gitu kita sudah kenal, sudah tahu dah mukjizat yang ada pada nabi lain. Lepas tu kita semasa kita jadi umat Nabi Muhammad ni, perlu kita kena tahu mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu, tak teruk nah. Kita kena tahu lebih kurang. Kali gitu mukjizat yang ada pada Nabi ni lebih kurang dengan cara ringkas dengan masanya, iaitulah kita tengok sambung baris yang pertama, zona yang pertama. Kepada Nabi Muhammad diberi beberapa mukjizat. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad ni beberapa mukjizat. Mana banyaklah, banyak perkara. Bukan sekara dak mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad. Mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad tak ada. Kepada mukjizat Nabi lain itu dia tak ada sama sekali. Yang ada pada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad saja. Kali gitu mukjizat bukan sahaja mukjizat yang semasa, bahkan ada mukjizat yang berkekalan sehingga akhir dunia. Mukjizat Nabi ni bukanlah yang ada pada Nabi itu untuk dia guna sebentar saja dak. Bukan kata dia guna semasa dia hidup, dia dah ada tu dak. Kalau gitu mukjizat walau Nabi wafat, Nabi mati dah pun, mukjizat tu masih ada. Kita duk guna mari sapal lah ni. Kalau gitu mukjizat ni yang ada pada Nabi tu guna semasa Nabi dan guna pakar semasa akhir dunia sampai habis kiamat. Sampai hari kiamat lah. Kali gitu apa kata? Mukjizat yang ada pada Nabi yang kita boleh tahu lebih kurang. Tengok dia alif. Tengok dia alif. Bukan akal satu tu alif. Mukjizat yang ada pada Nabi. Bulan terbelah 2/3. Bulan terbelah 2. Bulan yang naik lah duang can. Bulan terbelah. Boleh haduk bulat tu sekah belah 2. Ketika diminta oleh kaum musyrikin sebagai bukti yang menunjukkan kebenarannya. Jadi mukjizat yang ada pada Nabi ni, Nabi Muhammad dia boleh belah bulan. Belah bulan, boleh haduk naik malam tu dia boleh belah. Belah cara mana? Bukan duk belah dengan pisau tu dak. Kali gitu yang Nabi boleh belah bulan sana itu satu mukjizat yang ada pada Nabi. Buat apa tu? Kerana Nabi ni jadi rasul, jadi nabi, jadi rasul, gi sebar agama Islam kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin, orang kafir ni dia tak terima.
Dia tak jomrap. Dia tak mengaku kata Nabi Muhammad ni jadi rasul sungguh. Kalau gitu, dia buatlah cara dia. Masa Nabi sebar duk sarah, duk mengajar agama ni, orang musyrikin kata, kalulah mu ni Muhammad jadi rasul, jadi Nabi sungguh, mu tunjuk, mu belah bulan tu, mu jadi belah sekah dua. Baru aku percaya kata mu ni jadi rasul. Kalau gitu tak ada payah Nabi ni, dia minta doa kepada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala bagi selalu kepada Nabi sebagai mukjizat, tunjuk boleh jadi bulan yang bulat tu boleh jadi belah sekah. Kalau gitu orang kafir musyrikin saya ni dia tengok, belah sungguh tu pun belah sungguh pun dia tak percaya lagi kata Nabi ni jadi rasul, jadi pemimpin. Dia tak percaya lagi. Dia kata Nabi ni sihir, lenkun. Tu dia ni orang kafir kaum musyrikin dia lagu tu. Tapi kita nak tahunya, yang kita penting sekalinya kita nak tahu kata inilah salah satu terbelah bulan ni orang panggil kata mukjizat Nabi Muhammad. Belah bulan ni satu mukjizat yang ada pada Nabi. Tu. Yang kedua, mukjizat yang ada pada Nabi iaitu tengok betul huruf ba. Keluar air dari jarinya, air terubik di jari Nabi, kok celah-celah jari Nabi tu terubik. Terubik air walah mana? Nabi ambil beledi ke besan ke, ambil jari Nabi ni, dia pergi jamuh tak apa dah. Dia pergi jamuh ataupun pergi tek, pergi celup asal tepuh di besan, di payah apa tu. Jadi air terubik. Air jadi banyak. Air tu siapa makan tak habis. Terubik macam teruk daripada perapa di kop tu lagi. Tu ni mukjizat besar yang ada pada Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada. Iaitulah keluar air dari jarinya, iaitu terubik air daripada jari Nabi. Nabi jamuh payah, jamuh penama tu. Jadi air selalu duk ada lepaya makan tadi tak habis. Banyak mana apa? Yang dapat diminum oleh bilangan manusia yang ramai. Orang ramai banyak mana sekalipun makan tak habis. Sekat minum makan awak mandi tak apa lagi. Tu air jadi banyak. Tu separuh daripada mukjizat yang ada pada Nabi. Yang ada pada Nabi Muhammad. Kalau gitu kita tengok sambung lagi di huruf jim balik bawah. Alif, ba, jim. Huruf jim balik bawah tu kita tengok sambung lagi. Setengah daripada orang panggil kata Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad ni besarnya, iaitu berlaku orang panggil kata tengok di huruf jim yang pertama baris mula-mula. Kisah Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda dalam masa hampir separuh malam sahaja, sedangkan perjalanannya sangat jauh, bermula dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari situ menuju ke alam yang lebih tinggi dan jauh menghadap Allah Rabbul Jalil, dan kembali semula ke Makkah. Kalau gitu baik tengok. Yang ada pada Nabi ni ia berlaku juga. Hikam dia berlaku pada Nabi tu, ia kisah cerita dia. Ni bukan bahari. Kisah ni mana cerita kalau kita panggil. Cerita ni bukan ni tanda benda berlaku sungguh. Wajib kita beriman, wajib kita percaya orang Islam ni, sebab ada riwayat dalam hadis, dalam Quran catin. Tengok baris mula-mula. Kisah Isra dan Mi'raj yang berlaku. Isra Mi'raj kita duk panggil tu lah. Berlaku maknanya jadi kepada baginda pada malam. Isra Mi'raj ni ia berlaku pada malam tu, bukan tengah hari tu, dak malam. Apa ni hampir separuh malam, dekat bagi dua lah. Mudah kita kata pukul 12 malam, pukul 1 lagi dah tu. Kalau gitu Isra Mi'raj ni mudah kita kata Nabi naik ke langit lah. Tu naik pasal mana, naik lagu mana tu dengan cara rekah. Kita wajib percaya, wajib kita beriman, wajib kita yakin. Jadi berlaku pada malam tu, tengok sambung baris yang kedua. Sedangkan perjalanannya iaitu kandang thang hak Nabi, gi mari Nabi tu naik ke langit ni sangat jauh, bukan dekat-dekat. Jauh. Bermula dari Masjidil Haram, mula di Masjidil Haram, gi ke Masjidil Aqsa. Dan dari situlah mula apa tu? Menuju ke alam yang lebih tinggi
Mula duduk situ, mula di situ Nabi tu naik selalu, naik tinggi yang jauh. Naik pasal mana, bukan naik ngacar ruak, naik ngapa dak. Dalam agama tu Nabi naik. Dia cara dia adalah naik tu yang lebih tinggi dan jauh menghadap Allah. Gi berjumpa, gi ambil perintah Allah. Gi pada malam tu dan kembali, gi pada malam tu dan kembali semula, klik semula pula pada malam tu ke Makkah. Gi malam tu, klik malam tu selalu. Lepas ni kita kena percayalah. Bagi orang kafir, orang Yahudi tu dia tak percaya. Gi ngapo naik pasal mana tu? Nabi dia gi boleh kerana Nabi sana tu orang panggil kata benda yang ada mukjizat kepada Nabi, Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad tu. Sebab tu nak kata orang tu beriman ke tak, orang tu yakin sungguh ke tak, ya kena percaya. Tengok huruf yang bawah, di bawah pula ha. Ha ni gapo dia? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Quran ni satu mukjizat Tuhan bagi kepada Nabi juga. Quran tak turun kepada Nabi lain. Quran ni dia turun kitab lain. Kepada Nabi Muhammad ni dia turun kitab Quran saja. Kalau gitu tengok ha, huruf dia ni baca dia ha. Al-Quranul Karim. Suatu mukjizat yang terbesar sekali. Mukjizat terbesar sekali ya ada mari siapa ni kita duk baca mengaji ni. Orang panggil tu Al-Quran, Quran. Mukjizat bagi pada Nabi Muhammad tu merangkumi mukjizat Nabi yang dahulu. Tengok sambung lagi lah ni kita masuk. Merangkumi mana cukup duk dalam Quran ni. Tengok sambung 167. Yang nabi-nabi yang dahulu mana Quran sebuah ni, kitab Nabi Daud, kitab Injil, Zabur, Taurat, semua tu campur 2-3 buah tu kitab-kitab lain. Semua tu mai duk dalam Quran belaka. Quran sebuah tu nak lawan dengan kitab muka lain tak boleh. Habis. Kitab juk mana masa mana bila mari Nabi Muhammad ni duk dalam Quran habis. Cukup. Tak kena tambah, tak kena kurang. Nak ambil kitab lah, mai pakai, mai tambah, tak ada dah. Cukup. Tu dia. Kalau gitu, ia munasabah. Ia masih wujud dan akan kekal sehingga akhir dunia nanti. Quran ni wujud mana ada telak. Ada kekal. Tak punah, tak habis. Orang duk pakai sampai ke bila-bila. Hingga akhir dunia. Hingga sampai kiamat. Utuh dunia ni tak ada. Tu. Kalau gitu baris yang kedua pula. Mukjizat Al-Quran itu adalah dari segi tinggi mutu kesusteraannya. Quran mukjizatnya ada pada Nabi ni Quran. Jadi dalam Quran ni susunan riang dia tu molek di segi tulisan, di segi bacaan, di segi apa semua tu teratur. Kena. Indah susunannya. Riang susunan tu molek, tak ada selerak, tak ada apa dak. Bahasanya dengan baris atas, baris bawah, dengan berdengung dia cukup. Dan ia orang panggil kata dari segi maknanya, di segi makna pun dia tak serupa dengan orang dulu-dulu, jadi betul mudah faham. Mengandungi berita-beritanya. Berita-berita mana apa hak berlaku masa dulu. Masa Nabi Adam, mari sampai Nabi Muhammad, dan selepas daripada Nabi Muhammad wafat pun dia ada cerita juga kata apa nak berlaku dia. Dan segala macam pengajaran dan kisah yang meliputi seluruh kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Apa saja yang jadi tempat gedung ilmu. Cerita-cerita yang ada dalam Quran tu manusia boleh guna, boleh pakai, ambil mulai daripada dunia dan akhirat. Kalau gitu baik. Kita tengok latihan. Latihan ni kita kena dalam surat selalu dah. Latihan ni 2 core saja. Kalau gitu kita tengok kena buatlah. Olah yang kelima ni latihannya bunyi lagu ni. Nampak tu deh. Nampak dah? Latihan dia. Latihan dia duduk balik bawah. Ada. Latihan di sini bawah sub. Latihan ni tak apa dah.
Latihan baca dia bunyi balas ni. Tengok aku satu. Apakah mukjizat Nabi Isa alaihi salam? Apakah mukjizat Nabi Isa alaihi salam? Mana royak lah kita royak. Mukjizat Nabi Isa 1, 2, 3. Royak perhabis lah. Nampak soalan satu baris ya. Tapi jawapan kamtak dia tu banyak ekor sikit. Yang kedua, soalan yang kedua, apakah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat ni kita mengaji mukjizat Nabi Isa. Lepas tu dia tanya yang kedua, apakah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mukjizat yang ada pada Nabi, satu ia berlaku potik, yang kedua, yang ketiga. Tu kita tulis habis. Hari ni kita mengaji olai kali yang kelima. Pada hari ni kita buat latihan. Dan bagi orang yang tak sudah olai yang keempat, kena sudah juga tu. Jangan buat olai yang kelima. Olai yang kelima tu kita buat, yang keempat kita tinggal, yang ketiga kita tak buat. Kali kita cek berhabis. Baingan 1, baingan 2, olai 1 hingga sampai olai yang kelima ni kita cek dalam surat, dalam buku kita, kata kita buat berapa kali, cukup tak kita buat. Kali gitu kita kena cek cepat-cepat. Hari ni kita ngaji hari ni olai yang kelima. Kali gitu dengan setakat ni saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kepada semua pelajar, jumpa kali lain, jumpa semula. Wassalam.